Memang kaki tapi mana duduk dalam surau, duduk dalam masjid. Hati ni rata berjalan. Rata berjalan ni rata. Yang subuh tadi ni dekat masjid. Hati rata berjalan. Sekejap lagi aku nak pergi kuliah Kedah kot, singgah kedai Cik B beli nasi lemak dulu kot. Dia malam je. Hati dia duduk kedai Cik B nasi lemak. Dia kona dah, dia kata sekejap lagi tak apa, lewat sikit pun tak apa. Ustaz tu kan jenis mewah. Dia kata kat ustaz pula tengah duduk sembahyang. Tengah duduk sembahyang dia kata kat ustaz. InsyaAllah kita nak sambung kitab kita Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub pada muka surat 73, kitab lama, baris yang ke-246 daripada atas. Kalau kitab putih 134, perenggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Berkata Abdullah, dan sembahyang itu menghimpunkan segala taat, maka sesetengah daripadanya jihad perang sabil. Kerana orang sembahyang memerang ia akan dua seteru, nafsu dan syaitan. Hak tu kita baca dah minggu lepas. Betul? Bulan lepas. Jadi kalau tak gostan balik, tak faham. Jenis kitab balik tak dalam beg tu, hari ni baru selak tarik. Buka-buka semut gatal penuh kau celah buku tu. Mau tak gostan, tak faham. Jumpa tak? Dia kata apa dia? Sembahyang itu menghimpunkan segala taat. Dalam sembahyang ni segala ketaatan kepada Allah terhimpun dalam tu. Maka sesetengah daripadanya jihad perang sabil. Apa dia yang kata jihad perang sabil ni? Kerana dalam sembahyang itu, orang yang sembahyang itu dia berperang dengan dua seteru, dua musuh. Apa dia? Yang pertama nafsu, yang kedua syaitan. Hak ni dua seteru ni akan jumpa dalam sembahyang. Dengar dah Tok Bilal bang, tengok dah jam nak habis waktu, tapi nafsu dan syaitan ni duk tarik dia. Tak apa dan lagi, tak apa dan lagi, tak apa dan lagi. Tengok anugerah berita harian semalam, Lena Aisyah tak sembahyang. Contoh, hak kelaku lagu tu tak main pagi ni. Hak mai pagi ni mak kepada budak tu. Maklum-maklum ni tak tengok ni semua jenis tengok TV Al-Hijrah belakang ni. Tapi dia tahu Jananik menang semalam. Ustaz tahu mana? Tak tengok, orang cerita. Siapa dia cerita? Ada satu katil dengan saya tu. Saya dia tengok. Ni kerana duk tengok ni yang nafsu duk tarik, yang ni yang syaitan duk tarik. Mai depan sikit bagi kawan hak baru masuk tu boleh duduk. Hak ni nama dia SOS, bukan SOP. Ikut suka sendiri. Okey, mai depan sikit, boleh lah. Kita buka tang pintu tu. Moduk ke tepi pintu ke orang buka kena jubuk, mai depan sikit. InsyaAllah doalah saya dan perancangan nak tambah besar dewan ni. Tengok kita actually kita nak katuk sampai tang jalan depan. Lepas ni pakai kereta kot sekolah menengah Sebelum Dahara. Ada katuk tu. Baik. Dia kata dua benda tu akan jadi seteru kita dalam sembahyang. Nafsu dan syaitan. Yang ni yang duk ajak kita malas buat ibadat ni maklum. Kita ni sebenarnya bukan malas tak mana. Tetapi kerana kecundang kepada dua benda ni. Kecundang pada dua benda ni. Ni nak main mengaji pagi ni pun, mau tak lawan dua benda ni, mereka tak main. Dengan duk redup, dengan hujan, dengan macam-macam. Kan? Mai pula hak orang tua duduk di rumah tu pun macam-macam pula. Duk abang tak payah duk pi lah.
Tak ada apa, tak payah duk pi lah, tak ada apa, duk tak payah duk pi. Kalau tak lawan betul-betul maknum, kecundang dengan nafsu, tewas dengan syaitan. Ni dua nafsu, dua seteru yang kita duk lawan dalam sembahyang. Dan ada padanya puasa. Pahala puasa pun ada kita dapat bila kita sembahyang. Sebab apa dia? Kerana orang sembahyang tiada makan dan tiada minum. Dia tak makan, dia tak minum. Orang yang sembahyang. Bukan kata tak makan, tak minum, maklum. Sebab tu yang kata sembahyang ni di antara ibadat yang special, sembahyang. Kita puasa, rukun Islam ni antaranya puasa. Bila puasa, dia boleh berjalan. Sembahyang mana boleh berjalan? Kita pergi buat kerja haji, maklum, boleh duduk sembang, boleh duduk makan, boleh duduk berjalan. Sembahyang mana boleh buat kelaku-laku tu? Nak bayar zakat, dia boleh buat. Nak bayar zakat ni, boleh buat. Nak bayar zakat ni, boleh buat. Dia boleh bercakap, dia boleh semak, dia boleh menyembang, dia boleh berjalan. Tapi sembahyang ni mana boleh? Boleh angkat takbir masjid kok diam, pergi rokok kat masjid Kandi. Sujud masjid meleleh. Duduk antara dua sujud masjid putat. Habis 4 rakaat, terus sampai tiskul ustaz. Ni tak boleh buat lagu tu. Puasa boleh. Puasa tak ada masalah, boleh buat puasa. Tak makan tapi start motor, start kereta, jalan kata. Ni kalau apa nama kita buat kerja haji, boleh naik kapal terbang pergi ke Mekah. Boleh naik kapal terbang pergi Rata. Boleh naik pula bas, boleh pergi makan di sana, restoran sana, pergi makan dekat restoran sini, boleh. Tapi sembahyang tak boleh buat lagu tu. Puasa maklum, tak makan, mulut ngongam. Ngongam kata. Habaq habis kampung, kata dia lapar, macam dia seorang puasa dalam kampung tu. Ambil lapar, ini dah puasa. Dia main duk cerita kita lapar ustaz. Puasa. Mau kenyang pelik lah lapar biasa. Lapar mana 10 hari kita mau boleh gagah hari. Dia main 10 hari kedua. Oh, itu berat. Jenis menyegam pula Senin Khamis tak puasa. Hak tu kita rasa termasuk je saya. Dia main hujung tu dia kata, saya hari tu tengok sekali 3-4 tahun lepas, saya baru lepas hari tu saya ada 3 ceramah pagi tu. Masuk dengan malam tu ada 4. Kuliah subuh, kuliah duha, lepas tu ceramah pukul 11 sampai 12.30 di pejabat. Balik pejabat tu, duduk atas kereta tak nak bawa dah. Berhenti dekat jalan Seberang Perak Lustak. Tengok Cina tu duduk makan buah betik. Allah maklum. Dia duduk kena ayak lengkong dengan buah betik. Dia jam tang nasi lemak tu. Dia jam panjang tu tang traffic light tu. Tengok Cina tu duduk kena ayak lengkong. Dia minum-minum tu buat tu. Allah maklum. Teruk. Tapi teruk lagi sembahyang ni apa pun tak boleh buat. Kena fokus. Tapi masalah kaki tak berjalan rata, hati yang berjalan rata. Ni masalah. Betul tak? Mulut tak bercakap tapi hati cakap. Ni yang masalah kita ni. Memang kaki tapi mana duduk dalam surau, duduk dalam masjid, hati ni rata berjalan. Rata berjalan ni rata. Yang subuh tadi ni dekat masjid, hati rata berjalan. Lagi aku nak pergi kuliah Kedah kot, singgah kedai Cik B beli nasi lemak dulu kot. Dia malam je. Hati dia duduk kedai Cik B lah nasi lemak. Dia kona dah, dia kata lagi tak apa lewat sikit pun tak apa. Ustaz tu kan jenis mewah. Dia kata kat ustaz pula tengah duduk sembahyang. Tengah duduk sembahyang dia kata kat ustaz. Nu hati-hati duduk jalan. Contoh. Awak duduk jegi mata kat saya tu contoh. Saya bagi contoh. Mau tak buat jangan duk marah. Kaki tak berjalan, tapi hati tu rata berjalan. Tengah-tengah mayang pula, dia tengok kawan belah pula. Telekong tu, hujung tu naik tak lalat. Tengah mayang tu boleh duduk i'rab tak lalat kat telekong kawan tu. Jenis ni menyegan. Lepas tu tak tidur terus lagu tu. Tu. Hak jenis orang lelaki. Jenis orang lelaki dia rokok, dia tengok kawan sebelah. Ibu jari kaki makan cekam. Rokok tu tak baca dah. Terus lompat pergi duduk tangan cekam tu. Lepas tak korek langsung ni dia kata.
Hak ni kelaku. Mujuk rukun sembahyang tu tak ada khusyuk. Mau tidak mampu maknanya. Betul tak? Perasan agak-agak pahala sembahyang ni nak gemuk kan nak kurih kalau betul-betul. Tu yang Allah Ta'ala rahsia pahala ni tak boleh nampak. Pahala ni tak boleh nampak maknanya. Takut-takut pi ke akhirat tu tak ada apa pahala kurih. Lagu lembu makan plastik. Kan lembu makan rumput dia gemuk, lembu makan plastik. Kurih. Kita tengok lembu korban. Sebab tu jangan duk gemak sangat orang duk buat korban harga murah. Oh dia kata tani murah, tanur mahal. Tengok lembu. Lembu yang hang buat murah tu bukan kata nanti duk pikat tali perabah, buih pun jatuh. Hak lembu hak mahal ni 10 orang tarik tak abah lagi. Hak kawan nak sembelih tu 3 kali dah terbah duk kena tali lembu tu. Lembu sekali tak abah lagi. Takut pahala sembahyang kurih lagu tu Memang hati tak mulut tak bercakap, hati bercakap. Memang kaki tak berjalan, hati berjalan rata berjalan. Tu yang kata tu. Dan bertambah atas puasa munajat akan Tuhan. Dalam sembahyang ni pula ada munajat. Dan ada pada sembahyang itu haji. Pahala haji pun dapat. Fadilat dia tu. Apa dia haji? Kerana makna haji itu qasad akan Baitullah. Makna pada qasad menuju ke Baitullah. Makna haji ni kita pi menuju ke Baitullahil Haram. Sebab apa dia? Kerana dan orang sembahyang qasad akan Tuhan Rabbul Bait, menuju kepada Allah, Tuhan yang mempunyai Rabbul Bait. Tu kata tu fadilat sembahyang tu. Dan bertambah sembahyang atas haji itu dan bertambah sembahyang atas haji dengan hampir daripada malakut Tuhannya. Malakut tu makna apa dia? Kerajaan. Malakut tu makna kerajaan. Tu maknanya kata baca kitab Jawi, tapi Arab kena tahu. Tak boleh orang nak baca kitab tak erti bahasa Arab ni, tak boleh. Tak banyak sikit. Sebab tu masuk pondok, masuk sekolah Arab. Lepas ajak asas bahasa Arab ni. Tidak, hang tak ada asas bahasa Arab ni. Ni kitab kita baca ni kitab Melayu. Tapi dia main kat perkataan-perkataan Arab. Sebab tu mengaji kitab ni kena mengaji, bukan boleh balik dia beli baca. Macam kitab maklum tu beli tu. Memanglah tulisan Rumi. Betul tak? Tapi ada perkataan-perkataan Arab kadang-kadang kita tak tahu. Qasad tu hak dia jumpa pula dah. Tu apa dia tak? Malakut. Malakut ni kerajaan, bukan jenama biskut. Ada biskut jenama malakut ada. Tu kata orang kata taklah mengaji apa tak beli balik baca, tak boleh. Hak tu kata kalau mengaji ni kerja duk baca tak tanya guru, dia tak faham lah. Kali yang dia ikut ni cara apa dia? Cara ulama ke cara setan? Tu kata membaca ni betul. Nak membaca ni kena ada asas. Kita tak ada asas, pi beli kitab. Tak ada asas mengaji fiqh, pi beli kitab fiqh balik baca. Faham cara mana? Nak baca dia kena ada asas. Betul lah kena membaca betul. Tetapi apa bidang hang nak baca? Kalau takat hang beli novel cinta balik baca tak ada asas, tak apa. Tu pun kena ada asas bahasa. Jadi dia main apa dak? Metafora apa dak? Tu cikgu-cikgu bahasa Melayu tahu. Metafora ke flora and fauna ke apa? Kena nak bahasa tu kan. Macam lagu apa tu? Tuhan ku ketuk pintumu. Tu bahasa lah tu. Apa dia maksud dia? Nak baca novel pun kena ada asas. Tambah nak baca kitab. Nak baca surah Abad pun kena ada asas maklum. Asas pengetahuan. Asas pengetahuan. Kita nak baca isu semasa, kena ada asas pengetahuan. Contoh pilihan raya di Melaka tu. Mau tak ada asas pengetahuan, kita tak tahu apa. Duk tengok pula ni nak pangkah hak mana ni. Mai tengok hak ni PH, hak ni BN, hak ni PN. Awak yang banyak sangat. Tu tak kira lagi hak kunci spanner. Hak calon bebas. Kita duk mundi ikut ni kertas mundi dah panjang tu, depa panjang tu. Nu mai kunci, mai buku, mai baju. Kena tak ada asas maklum.
Kalau kita ada asas, ni pasal apa kunci ni? Oh, dia ni calon bebas. Kalau tak ada asas, dia ni tokek kunci orang ni. Mau pangkah kat dia, pergi buat kunci peri kot, memang jahanam. Tengok pula baju, dia kata kawan ni tukang buat baju kot, jahit baju, jahanam. Tu kata nak habaq kat maklum pada asas. Baca kitab, asas kepada baca kitab ni pada maklum. Bahasa Arab. Asas kepada baca kitab ni, Arab. Tambahan kitab-kitab Jawi lama ni pula, banyak terjemahan daripada kitab asalnya daripada bahasa Arab. Tok guru dulu dia terjemah seketui-seketui. Ni maklum tengok nak kita duk baca ni. Dia seketui-seketui, dia tak ada dah duk ulah-ulah. Hak buku lah ni lah. Hak yang seketui tu dia ulah sampai 2 muka. Hak betul tu dia terjemah seketui, dia ulah sampai 2 muka. Hak tu kata kena ada asas Arab. Ada orang kata tak ngaji Arab pun tak apa, bahasa Melayu ni, kitab-kitab Jawi. Tak boleh. Dia takkan faham punya maklum. Baik. Dan sabda Nabi SAW. Sekalian fardu difardukan dia pada bumi. Segala fardu-fardu ni ingat kepada Allah dan sebagainya ni, semua makhluk yang ada di bumi difardukan. Pokok wajib ingat kepada Allah, natang wajib ingat kepada Allah. Cuma lepas zikir ni dengan cara lepas. Burung zikir cara dia, kita haram tak faham. Duk kata burung tu bunyi elok, kadang-kadang dia duk maki kita. Nah, maki laki maklum. Ham terkedarah sehari 3 kali dah, yang aku ni haram duk tak ada apa lagi. Yang kita kata mesti dia melawan. Melawan apa? Dia maki yang. Melainkan semayang. Semayang ni tak difardukan kepada makhluk yang lain. Dan difardukan dia Allah Ta'ala pada langit. Nabi naik terima ni pada malam Isra' Mi'raj antara 2 tangan kudrahnya. Dengan kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Dan makna mengangkat 2 tangan. Hak ni dia nak cerita pula, nak terjemah perbuatan kita buat. Takbiratul ihram, angkat 2 tangan. Rokok, patu i'tidal, patu sujud, duduk antara 2 sujud. Apa makna dia? Ini dia nak abang ni. Dan makna mengangkat 2 tangan bagi takbir. Maksud kita takbiratul ihram tu Allahu Akbar. Apa maknanya? Bahawasanya hamba tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat. Maka mengangkat 2 tangan seolah-olah berkata ia, hei Tuhanku, ambil olehmu dengan tanganku bahawasanya aku tenggelam di dalam laut kesalahan dan maksiat, lari daripada engkau kepada engkau. Maknanya apa? Serenda dengan Allah. Allahu Akbar. Serenda mana? Kita serenda ke mana? Serenda ni. Tak boleh pergi dah, ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Kalau kau tak ampun dosa aku ni, mampuilah aku, ya Allah. Serenda, serenda. Serenda ni lagu mana? Lepas tu yang nak pergi buat lagu tu, macam apa? Ada orang serenda lagu tu. Hai, awak tak boleh bayar hutang luar, tak boleh bayar, tak boleh bayar. Dah serenda lagu tu. Takbir macam-macam. Ada hak tahun tu. Sama-sama juga. Ada serenda lagu tu. Siapa kita doa? Doa ni minta maklum ni. Doa ni minta. Kita minta macam mana? Dulu duk pergi perkara rabu naik jantas tu, lepas duk minta derma ke tepi tu. Minta lagu nak. Ni kita minta ke Allah lagu nak. Kau ajak ke tak kita ni? Ha, ni bahasa kasar. Kau ajak. Minta ke Allah macam-macam. Ya Allah. Minta. Ada yang tak atas paha. Doa malah tak larat atuk imam baca panjang. Tak atas paha. Tak atas paha yang maklum. Ni apa dia ni? Nak bagi-bagi tak mau bagi sudah. Cuba kita dengan manusia ni, kita serenda dengan manusia ni, sama lah. Tu yang kata takbir ni makna kita serenda dengan Allah. Awal-awal nak sembahyang tu dah serenda dah. Kalau dia tak ampunkan dosa kita, siapa yang nak ampun dosa kita? Cuba abang. Lepas tu yang kita malas nak minta maaf, malas nak minta ampun dekat dia. Lepas sembahyang nak istighfar 20 kali pun malas. Cuba kita jadikan adat kita pula maklum. Amal kita lepas ni. Habis sembahyang 20 kali istighfar. Habis sembahyang 20 kali selawat. Tak boleh ya?
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Paling kurang. Kalau alladzi la ilaha illa tu lagi elok lah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Lagi elok lah saghirat. Habis tak ada. Kalau malas sangat, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 20 kali. Maknanya apa dia maklum? Daripada subuh mai ke lohor ni, dan dia cover dia sikit-sikit walaupun tak ada banyak pun. Dosa kita daripada subuh ke lohor tu, mai lohor istighfar 20 kali. Dia boleh cover dia sikit. Pada tak buat langsung. Mau duduk takat 3 tu ya. Selawat daripada subuh nak mai ke lohor, ingat kat Nabi, dia boleh cover dia sikit. Malas. Tu yang Allah Ta'ala kata, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang kita malas nak buat kebajikan ni pasal apa? Kita buat kebajikan, manfaat kebaikan daripada kebajikan tu kita dapat. Kita istighfar ke tak istighfar ke, Allah tak ada kurang apa sikit pun. Hak rugi siapa dia? Kita. Kita tak selawat dekat Nabi sekali pun sehari maklum. Nabi tak ada hui apa sikit pun. Yang rugi kita. Kita tak baca Quran sehari pun maklum. Quran tu tak ada hui apa pun. Yang rugi kita. Faham? Kita tak berzikir. Tak berzikir. Biji tasbih lambat lepas orang balik. Lambat lepas orang balik Mekah, biji tasbih penuh laci rumah. Dah kali laci tu masuk syurga dulu pada dia. Lambat lepas balik Mekah tanya, tak ada apa ke? Kalau tanya pun sambil gelak, tak ada apa ke? Biji tasbih, nah kau nak kata nak biji tasbih, haram tak tarik? Haram tak tarik? Biji tasbih tu bersarang lebah-lebah dalam laci. Ha. Kalau kita tak berzikir maklum biji tasbih tu dapat, tak ada apa. Saya tak kira Cina masuk syurga daripada kita. Hak Cina duk buat biji tasbih. Cina buat biji tasbih tu masuk syurga daripada kita. Ha. Lepas tu kalutlah rumah dia hantu banyak. Tak nak duk berzikir apa, kalut hantu banyak rumah dia. Tak ada saya dia ni budak-budak tasbih tu kerja duk halang hantu rumah dia tu. Zikir tak mau, istighfar tak mau, selawat tak mau, Quran tak baca dalam rumah. Contoh, hak mai ni alhamdulillah tengok muka betul. Betul tak? Alhamdulillah lebih kurang. Wah dia dah bangga dah ustaz nak puji dia, tak ada lebih kurang. Termasuk saya hak cakap lebih kurang tak? Dan siapa yang kita jadi lebih kurang tu? Hak awal tadi tu nafsu dan syaitan tu. Tak apalah kita main kuliah ni maklum, ustaz nak kata apa kata saya, kata kat maklum, saya pun kata kat saya. Jangan duk rasa kata kat maklum, saya pun duk kata kat saya. Malas, nyekan. Tapi saya kok mana pun saya abang betul lah, ni amalan saya lah. Saya jenis menyegan maklum. Jenis menyegan saya bukan jenis kaki baik duk rajin buat ibadat, kaki menyegan saya pun. Nyegan lagu mana ustaz? Subuh 6 suku, Lohor 3.5, Asar 5.45, Maghrib awal. Pasal apa? Pergi ceramah. Asar lewat balik, habis ceramah baru nak sembahyang. Saya pun jenis menyegan, gagak. Pasal hak tu wajib buat. Tapi menyegan bermaklum, kok mana pun sehari saya tak baca sejui, saya baca semuka Quran. Mau tak buat apa dia kita nak buat balik ni, cuba fikir. Kalau kita tak buat ni, orang bukan boleh tolong kita. Susah atas dunia, kerajaan bagi juga awak keluar 10,000 KWSP maklum. Kat sana mana ada KWSP, Tokyo KWSP pun mampu kalau tak buat amalan. Mau tak bawa amalan Tokyo KWSP pun kena mampu kat sana. Duk fikir, aku ni kalau malas, saya duk fikir lah. Pegang Quran ni kadang malas, mau aku malas ni ya Allah, siapa nak tolong aku kat sana? Siapa nak tolong? Maklum boleh tolong. Saya pergi buat maklum main sikit. Maghrib pahala main seorang sport sudah. Ha? Anak murid duduk mengaji main seorang sport. Saya tak minta banyak seorang sport. Kita sport. Ha, ni bahasa kita lah. Buat main lah seorang sport. Maklum sport, kawan ni sport. Maklum kata apa, kami pun tak cukup 23 point lagi, duk bagi kat hang jadi 24.
Siapa nak bagi maklum oi? Siapa nak tolong? Kalau kita tak bawa. Saya duduk disiplin. Kok mana Quran semuka sehari. Pasal apa? 7 minit. Mau baca sejuih, mau pergi kat sejah. Hak tu mampu. Tu pun dia punya Allah. Nyekan tadi lepas subuh nak baca, dia teringat macam-macam. Roti canai pozi, cucuk Cik B. Dia ingat macam-macam. Nak boleh perhabis tu pun macam-macam. Sungguh, maklum 7 minit kata mendatang setan ni haram jadah sungguh. Dia kacau sungguh. Tapi duk fikir, mau aku tak buat, siapa nak tolong aku? Istighfar 20 kali lepas bayar tu saya buat. Nak pergi 100. Duk fikir lah. Korang-korang sehari 100 nak buat, mau duk tarik 100 tidak lah. Saya buat 20 kali lepas bayar. 20 kali 5 boleh 100. Tu pun nak boleh perhabis. Dia nak terkencing, dia nak terberak, dia nak terkentut semua dah. Macam maklum. Ni hak jenis duk lena dalam kuliah, bukan dia minta nak lena. Betul tak? Dia pun malu tak duk tengok dia lena. Lah gagah pasal tutup mulut. Dulu duk terangah saya tengok. Mula dulu ada orang cadang nak buat CCTV dalam dewan ni, saya tak bagi. Mereka tanya saya apa, saya pergi duduk tengok kelaku hampa duduk zoom muka maklum duduk lena tu, kesian kat mereka. Lena muka bukan lawa tu. Kadang-kadang duduk mengajak dia duduk tengok lena, zakar orang ni bertengah-ngangah. Maklum pun bukan minta nak duduk lena lepas ustaz ni. Iblis. Sebelum ustaz masuk, ustaz duduk punya mangungang-ungang haram tak mengantuk pun. Mana ada siapa lena celah tu? Mengantuk aku. Tak ada. Sama-sama buka kitab. Tu, cari muka surat tak jumpa lagi muak dah. Hak tu nak habak malui setan. Bukan siapa minta nak duduk ngajak ni. Betul tak? Tu ustaz kena faham, jangan duduk perli kerak sangat. Kami tak minta benda tu luar jangkaan. Spare kot dalam beg tu macam-macam, minyak cat kapak, cat kaki 3 semua ada tu. Ngantuk ni dia. Oh ni. Boh tu nak tak mau pergi lena tu. Kan? Boh dia sejuk tu lagi kecil mata. Bukan dia kuih nak celik, dia kuih kecil. Telan minyak cat kapak tu pun mau nak lena, ada lena mana pun. Mau telan minyak cat kapak tu pun. Allah tu kata, mula takbir tu dah serenda dah dengan Allah. Tak lepi dah, ya Allah aku serenda, aku ni dosa banyak. Mohon tak ampun dosa aku, mampu. Berguni-guni awak pergi ke sana tu. Dosa berguni-guni, pahala pot Betul tak? Dosa berguni kita, pahala pot awak pergi. Dan makna qiraah. Lepas kita takbiratul ihram, kita buat apa dia? Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Tu maknanya qiraah. Qiraah tu baca. Dan makna qiraah itu khitab antara hamba dan Tuhannya pula dah. Qiraah tu dia kata boleh faham dah. Qiraah tu baca, khitab tu datang apa pula dia bukan mendatang, dia perbuatan. Khitab tu bukan jenis bewak kera tu dah. Khitab ni makna dia apa dah? Percakapan, khutbah tu. Kita duk panggil khutbah Jumaat tu, khitab tu makna percakapan. Qiraah membaca di dalam sembahyang, bacaan dalam sembahyang tu khitab, maknanya percakapan antara hamba dan Tuhan. Tapi tak faham, kita tak tahu kita duk bercakap apa. Maklum tahu tak? Maklum baca Fatihah tu ada dialog dalam Fatihah tu di antara kita dengan Allah, di antara hamba dengan Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi cerita dialog dalam Fatihah. Bila kita baca dalam sembahyang tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin, ada dialog kita dengan Allah Ta'ala. Nabi cerita, bila hamba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab bacaan kita tu. Tapi kita tak dengar. Kita tak dengar. Mau dengar, kacau. Mau dengar, kacau. Tak dengar. Maklum kita tak dengar. Tak dengar. Sama dengan kita tak dengar suara kubur. Tak dengar. Dulu ada mereka kata dalam YouTube ni ada orang duk pergi tanam apa. Tanam. Lepas tu dengar suara daripada kubur. Pembohong.
Pemohong saya nak abang. Kita ni duk kena mohong banyak dah. Nuhat naik bulan tu nama apa? Depa kata dia naik ke bulan. Betul dia naik ke bulan maklum. Duk kena mohong lagu tu. Boleh naik ke bulan, atas bulan pula dia cacak bendera. Bendera tu pula ada angin. Betul naik cacak bendera atas Bukit Kepelu ada angin lah. Duk kena mohong tu kita. Mohong ni cerita kita duk kena berita palsu ni bukan lawan dari dulu. Cuma dulu dia berita palsu kok lain. Kita duk percaya kawan tu naik ke bulan. Betul ke naik ke bulan? Yang habaq tu orang Islam ke Yahudi? Buat Yahudi ni dia bercakap 10. Berapa boleh pakai? Mai pula di tanah malat. Boh dalam perut bumi. Wah, ni suara orang kena. Betul ke? Sejauh mana kesahihan tu? Jangan cepat terpedaya. Dengar, terima. Dengar, terima. Dengar, terima. Selidik dulu. Betul ke tak betul ke? Kalau tak betul, apa dia hujah dia? Kalau betul, apa dia hujah dia? Tak terima bulat-bulat. Lepas tu dia pergi cerita ke orang. Allah Ta'ala jawab. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab tu hamidani abdi, hamba aku duduk tengah puji aku tu. Dialog ni maklum, bukan cerita di dalam kitab saja. Nabi habaq. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab tu hamba aku duduk tengah puji aku tu. Sebab tu Fatihah ni maklum oi. Fatihah ni dipanggil Ummul Kitab. Nak buat apa mulakan dengan Fatihah. Ni maklum ada macam ni duk main mengaji ni maklum, duk main mengaji ni. Kadang-kadang ada orang kampung dia duk anggap kita ni bagus main mengaji. Dia sakit, kita pergi ziarah dia. Dia suruh ayat. Ni hang baca-baca sikitlah kat aku. Ambil, tak tahu nak baca apa, tak tahu. Fatihah hang tak boleh. Jangan duk jawab. Kami mengaji dengan Ustaz-Ustaz, dengan Harundin. Ambil, baca. Saya pun kadang-kadang pi ni orang suruh baca. Dulu baca Fatihah lah, kita hafal macam-macam layak ni. Habis tak ada Fatihah. Sa'id Khudri dia berubat orang yang kampung tak bagi dia duduk tu. Dia berubat, dia baca apa maklum dengar tu? Fatihah. Nak baca banyak mana Ustaz? Ambil lah yang ganjil, witir. Allah Ta'ala suka hak ganjil-ganjil ni kan? Sebaik-baik ganjil ni berapa? Sebaik-baik ganjil ni berapa maklum? 3, betul? Betul tak? 1 pun ganjil, 3 pun ganjil, 5 pun ganjil. Yang sebaik-baik ganjil ni berapa? Sekurang-kurang sebaik-baik ganjil ni, sekurang-kurang berapa? 3 ke 1? 1 pula dah, tak 3. Kacau Kita sembahyang witir paling kurang berapa cantik? 1 dengan 3 ni yang mana baik? 3. Sebab tu menikah kena 3 maklum. Tapi hak tu maklum tak bagi pula. Bukan nak bak nikah baca Fatihah tu. Dia tanya nak baca berapa kali, paling kurang hambur dah 3 Fatihah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Puang. Baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Wallahualam. Puang tumbuh. Ustaz, baca dah itu tak lega. Awak yang nak bagi lega kita ke Allah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah baca dalam ayat ni, kawan ni minum berkat sembuh lah. Tapi kadang-kadang kita buat lagu tu maklum yang pertama, orang yang duk minta hajat tu dia rasa tenang, psycho kat dia. Psycho. Dia sakit ni, sakit kepala, kita biar dia sakit kepala ni. Tak apa, tak paham, kita baca sikit. Tak haram kita tak baca apa, kumit-kumit. Kumit-kumit. Tu rasa macam mana tu? Lega sikit. Lega apa?
Tu seekor nama dia. Seekor. Bukan nanti jadi tok bomo apa semua. Baca. Bila baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala balik pada dia, hamba aku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Ta'ala jawab pula, Asna alayya abdi, hambaku mengulangi memuji akan aku, kata Allah. Hambaku ulang. Tak sah dia dah puji dah. Lepas tu dia ulang lagi puji aku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan aku, kata Allah. Dalam riwayat yang lain, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya kepada aku. Ni Allah Ta'ala dah abang kat malaikat, tapi kita tak faham. Kalau kita tahu kita baca Fatihah, Allah duk balas. Kita baca Fatihah, Allah Ta'ala duk balas. Kita baca, Allah Ta'ala duk balas. Kita akan baca dengan cara yang mana? Main-main ataupun betul-betul mana? Tu yang kata nak buat ibadat memerlukan kepada ilmu. Penghayatan terhadap ibadat dia tidak akan dapat bila mana kita ni buat ibadat tanpa ilmu. Menghayati ibadat tu dia tak mahu. Bahasa budak Allah ni, feeling tu tak mahu. Kita sembahyang tak ada feeling sebab apa dia? Kita buat tanpa ilmu. Kalau kita baca Fatihah, kita tahu Allah Ta'ala duk jawab. Aku baca yang ni, Allah jawab yang ni. Aku baca yang ni, Allah jawab yang ni. Aku baca yang ni, Allah jawab yang ni. Ustaz, tapi nak pergi hafal hak Arab. Tak ada, hang faham hak Melayu sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah Ta'ala jawab, hamba aku duk puji aku tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamba aku duk ulang puji aku tu. Sama kita ambil ayat semayang maklum. Ambil ayat semayang, basuh tangan kanan. Imam Ghazali ajak kita, bila basuh tangan kanan baca apa dia? Ya Allah, sebagaimana aku cucikan tangan kanan aku ni, ya Allah, kau gugurlah segala dosa yang ada dekat tangan kanan aku, dan bagilah aku terima buku amalan aku nanti dengan tangan kanan, ya Allah. Lepas tu kita ambil ayat semayang tak ada menyembang orang. Ni haram tak tahu apa. Saya ambil ayat semayang boleh menyembang orang. Tu duk ambil ayat semayang dalam tu. Sampai-sampai saya ambil dah di rumah terkentut. Kita ada terjun Robin tu terkentut. Duk ambil ayat. Contoh, saya tak maklumkan kelaku lagu tu. Semua ambil ayat dalam rumah, betul tak? Contoh, ada hari terkentut tak? Ada. Ambil ayat, ambil duduk semuka. Rasa-rasa ustaz ni lewat kawan. Contoh. Kalau dia faham, dia tak ada menyembang. Dia tak ada menyembang. Basuh budak tangan kiri, ya Allah. Lagu mana aku basuh tangan kiri aku ni, Allah. Kau gugurlah dosa ada kat tangan kiri ni. Dan janganlah, ya Allah, bagi ku terima buku amalanku dengan tangan kiri. Jahannam aku, ya Allah. Cakap bahasa kita pun tak apa. Ha? Kadang-kadang kita ni nak jaga bahasa. Ha? Nak jaga sangat-sangat bahasa tu. Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah. Hei, tak dapat. Allah saja aku semayang lah. Kali tu imam duk tahiyat ada haram tak ikut lagi. Terlalu jaga ni bukan apa ya harap. Serupa dengan puasa. Duk nawaitu sasaw. Dia tak apa hak Arab. Han cakap bahasa Melayu pula. Ya Allah, esok aku nak puasa. Ya Allah, kerana wajib puasa Ramadan ni untukmu. Ya Allah. Selesai. Ni tak mu nak kena nawaitu. Panggil anak-anak tu. Nawaitu sawma khadin. 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Cerah masa depan. Sebab apa dia? Nak jaga terlebih. Tak mahu duk tanya ustaz kita nak niat mandi Jumaat. Niat mandi sudahlah. Sambil rum tu buka palapai tu. Ya Allah. Niat nanti saja aku mandi sunat Jumaat kerana Allah. Selesai. Dia bahasa Allah. Buduk lana bulu kan. Ikut bahasa apa. Cakap. Basuh tangan, basuh. Ni yang kata kena faham. Sama lah. Sama kita duk semayang ni.
Maliki yaumiddin. Hamba-Ku agungkan aku tu. Ada Nabi kata, Allah Ta'ala jawab apa dia? Hamba-Ku dia serah semua urusan hidup dia ni mai kat aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi wa li'ibadi ma sa'al. Allah Ta'ala kata apa dia? Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara hamba-Ku, ini antara aku. Hadza baini, yang ini di antara aku, wa baina ibadi wa li'ibadi ma sa'ad. Ini antara aku dan hamba aku sesuai apa yang mereka minta. Dalam tu kita minta apa dah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah. Sembah betul-betul yang ni. Betul tak kita sembah Allah? Betul tak Malung? Sembah betul ke sembah mohon-mohon? Sembah betul ke sembah mohon-mohon? Betul? Betul? Kita yang betul, ada orang dia duduk baca tapi tak betul. Wa iyyaka nasta'in. Kita nak minta tolong ni nak minta kat siapa? Nak minta tolong ni nak minta kat siapa? Allah. Betulkah dalam hidup kita semua benda yang kita perlukan pertolongan kita minta daripada Allah? Betul tak? Betul? Lepas tu kedai tak laku nak minta kat Tok Bomoh siam tutup kedai orang siapa? Contoh. Lepas tu duk khianat orang siapa? Contoh. Allah Ta'ala kata ni sesuai apa yang hamba nak minta. Lepas tu kita baca pula, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai habis. Amin. Apa dia Allah Ta'ala kata pula untuk hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini adalah milik hamba-Ku dan untuk hamba-Ku sesuai apa yang dia minta. Tu percakapan kita dengan Allah. Hak kata tu qiraah, itu khitab di antara hamba dengan Tuhan dia. Percakapan. Kita baca, kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Tak tahu tu lagu mana? Kena mengaji. Dan makna rokok. Habis dia baca, dia rokok. Seolah-olah orang sembahyang berkata. Kita hak sembahyang tu duduk kata apa dia? Aku hamba Engkau, ya Allah, aku ni hamba-Mu, ya Allah. Dan sungguhnya menghulur aku akan tanganku kepada Engkau. Tolonglah ya Allah, tolong. Rokok ni makna kita merendah diri dah dengan Allah. Rokok tu makna merendah diri. Bukan makna rokok duduk cari Allah. Ada siam betul 5 lu dia duduk sembang dengan kawan dia. Kawan dia pun faham. Dia percaya siam dia duduk abang. Dia tanpa lu mayang duduk rokok sujud tu cari Tuhan tak jumpa apa. Mula turun tak jumpa, cari pula tak jumpa, turun pula. Tak jumpa, duduk pun duduk kata tak ada, cari lagi lah. Cari tak jumpa, tengok kanan tak ada, tengok kiri tak ada, mangkit balik. Dia kata tak ada. Hak Melayu ni pun duk pergi faham lagu tu kacau. Kacau. Ni yang kata ni apa dia? Kita rokok tu apa dia yang kita buat simbolik apa dia? Kita sujud tu apa dia? Tak ada dah. Rokok tu pergi rendah diri dengan Allah dah. Dan makna bangkit daripada rokok. Bangkit daripada rokok tu apa dia? I'tidal. Apa dia? Serta berkata, kita bangkit, kita kata pada Rabbana lakal hamd. Ataupun Rabbana walakal hamd. Boleh, yang tu pun boleh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan. Sambung. Yang sebaik-baiknya. Sambung hak tu. Bila kita bangkit tu kita kata, memuji aku atas dimerdekakan tingkatku daripada dosa. Kita puji Allah, kita minta Allah Ta'ala cucilah tingkatan-tingkatan dosa kita tu, kita minta Allah Ta'ala cuci. Maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Tu sifat Allah. Maklum pegang tangan suami maklum, gugur dosa maklum. Oi.
Tapi malas pegang. Nak pegang apa? Dia lelaki minta tak nikah lain. Duk kira apa? Ha? Duk berjanji sangat lu masa kawan tu hidup. Kalau abang mati pun cik tak nikah. Janji tekak boleh buat sudah. Saya bini saya bertanya, abang kalau saya mati dulu abang nikah lain, tengok keadaan. Oh, dia kata gamak dah. Dah kena tengok keadaan maklum. Betul tak? Modok kagah dinding malam-malam sorang-sorang siapa suruh? Ha? Dia kata lah, tak tahu abang nikah tengok yang mangkit kubur tu, korek-korek mangkit ku cekik. Dia kata aku tanam hang bagi hidup ni hang korek-korek lagi dalam. Jangan duk habang strategi tu kita tahu nak patah. Dia dah kata dia nak korek dia mangkit, kita tanam dia kat dalam. Biar duk menerak dia korek-korek lagi lepas dalam. Dah janji lagu tu Islam pun tak suruh hak janji menyusah. Wasiat ni kalau sampai menyusah orang hidup, dia bukan panggil wasiat. Tak sah wasiat tu. Nah ni, mak nak wasiat kat hampa lah. Awak mak, kalau mak mati, hampa tanam mak kat Mekah. Hei. Anak dia kata tanam kat Mekah apa? Mak cik tunjiang pun jarang pergi nak pergi tanam mak kat Mekah. Dan ni wasiat tak terpakai wasiat tu. Menyusah orang hidup. Ha? Duk wasiat. Antaranya lagi wasiat apa? Wasiat berkaitan dengan harta benda orang. Tak boleh. Kalau mak mati, hang pergi minta kat tu imam duit 1,000, hang wakaf untuk mak. Duit tu imam. Wasiat tu tak terpakai. Sama lah duk wasiat. Maklum duk wasiat kat suami jangan duk menikah lain. Orang tua tu pun bodoh. Apa tidak menikah lain? Jangan maklum ingin nak menikah tapi wasiat tak terpakai. Jangan duk sembang lah maklum. Waktu hidup ni tak apa dah kawan mati. Kawan mati maklum. Macam maklum tak apa lah dah berumur dah. Kalau janda umur muda, umur 32, 33 janda. Suami meninggal mati COVID itu ni. Umur 32. Anak ada 3 orang. Dia kerja pun tak ada. Tiba-tiba ada suami tu, kawan tu nak nikah dengan dia. Dia perlu tak orang jaga dia untuk membesarkan anak dia? Nak besarkan anak tu pula, anak tu kadang-kadang dengan mak dia heran sangat. Dia kena ada pak cengeng sikit. Hak tu keperluan. Duk wasiat tak ada. Sama dengan suami pun. Cerai hidup ke cerai mati nak besarkan anak ingat senang maklum. Dah hang tak ada nikah lah. Contoh. Ya awak nampak duk jegir kat sana ni. Mau duk jengir saya balik, saya keheran saya balik. Dah nak habaq dengan duk wasiat pelik-pelik sangat. Nampak no? Setia ni pun ada cara maklum. Setia ada cara. Ada maklum tu dia tak mau menikah tapi jumpa lah tu. Tak menikah, saya kata awak tak menikah maklum tak mau maklum memang nak duduk dalam syurga pun dengan Pak Long hang. Bagus ya. Dah tak apa lah syurga tu cerita lain lah maklum. Nikah lah. Tak boleh sekali dia duk berebut maklum pula dalam syurga tu kacau maklum. Dia duk pergi duk urus kerja Allah ni masalah lah. Tu nak habaq tu kata apa dia? Nak habaq kata ampun dosa tu Allah Ta'ala nak kira cincai lagu tu ya. Jangan tak setuju tak saya kata tu. Nampak je tak setuju Jangan tak setuju tak nikah mungkin minta kata apa dah. Tu ni kira muda-muda. Oh tak setuju lagi. Saya tahu dia nak jawab tu, saya tengok mulut duk kumit dah. Tu saya buka ruang bagi dia bercakap juga tu. Lama tak dengar suara. Belum tentu dah no. Mau ada jodoh tu tak? Tu orang kata ada angan-angan. Lagu tu tak apa. Tak mau ada angan-angan langsung ni pun kacau juga. Tu dia kerana kuih panjang tu. Maka
kata Tuhan engkau. Yang tu kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Cukup masa cukup lah. Saya nak kena ligan ferry lah. Ferry pukul 11.30 di Langkawi. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu no. Mau nak cakap lambat, banyak lagi nak cakap. Cukup cakap tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, apa yang kita huraikan pada pagi ini ada manfaat, ada kebaikan untuk diri saya yang mengajak dan diri kita bersama yang mengaji. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.